Apa peranan madrasah dari sudut ekonomi? Ini satu contoh yang paling mudah. Bila pelajar-pelajar yang tercicir di peringkat sekolah arus perdana pendidikan, tak semua pelajar nak ambil SPM. Kadang-kadang mereka tak minat belajar. Kadang-kadang mereka ni tercicir. Bila tercicir di peringkat pendidikan, mereka biasanya akan terbabit dengan gejala-gejala sosial. Terlibat dengan dadah, terlibat dengan seks bebas. Mereka terlibat dengan gejala-gejala yang boleh memudaratkan bukan sekadar akhlak adab mereka, juga berkaitan dengan adab akidah. Itu sangat penting tu, kan? So, bila adanya madrasah, alhamdulillah, bila wujudnya madrasah, banyak pelajar-pelajar yang dulunya teruk, yang terlibat dengan dadah. Semalam kita diziarahi, didatangi oleh satu keluarga yang anaknya 23 tahun, terlibat dengan dadah. Kemudian dia minta Pak Aris 2 hari lepas ke semalam macam itulah, 2 hari lepas, dia minta Pak Aris untuk bantu anak dia untuk letakkan kat madrasah, agar anak dia mula kenal agama, mula kenal Al-Quran. Anak dia dah 23 tahun, 24 tahun, tapi terlibat dengan dadah. Subhanallah. Nampak tak? Faham ke faham ni? Kan? Jadi, inilah madrasah. Madrasah adalah satu institusi yang boleh terima siapa pun manusia tu. Kalau asrama penuh, kemasukannya merujuk kepada prestasi UPSR dan PT3. Tapi madrasah lain, walaupun dia tonggang arak, walaupun dia berzina, dia mengandung. Pak Aris pernah ambil remaja, dia mengandung, kita jaga sampai lahir anak. Ini cerita yang biasanya Pak Aris akan cerita dalam program-program tertutup. Kan? Kita jaga sampai lahir anak. Orang mana tahu, orang ingat madrasah ni adalah tempat di mana kita jaga pelajar sampai dia hafiz 3 juz. Tidak semestinya. Kadang-kadang dia tak ditakdirkan hafiz. Tapi sebab dia masuk madrasah, dia kenal Allah. Dia mungkin tak ditakdirkan menjadi seorang hafiz 30 juzuk, tapi dia habiskan masa dia 5, 6 tahun, 7, 8 tahun duduk madrasah. Dia mula kenal Allah, dia belajar agama, dia belajar untuk jadi terbina, terbentuknya akhlak. Okey, dengar baik-baik. Apa sumbangannya kepada ekonomi negara? Bila remaja-remaja ni banyak madrasah, benarkan madrasah beraksi. Kawallah supaya tak terpesong, tak ada perkara-perkara yang salah, kan? Madrasah juga institusi yang perlu dipantau, itu okey, tak ada masalah. So, bila remaja-remaja ni masuk, selain pada remaja-remaja yang pandai, anak-anak yang pandai, alhamdulillah, mereka ni masuk, kan? Sebenarnya kalau adanya madrasah, bila kita pimpin mereka, alhamdulillah, Allah takdirkan yang baik, Allah benarkan kita bantu anak-anak ni jadi yang terbaik, apa berlaku? Maka mereka telah mengurangkan kos-kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan kalau lahirnya anak-anak isap dadah. Kalau pelajar-pelajar remaja tadi akhirnya isap dadah, apa berlaku pada pusat serenti? Akan ada penghuni baru, akan ada orang yang terpaksa masuk ke pusat serenti, yang mana kehidupan mereka ditanggung oleh kerajaan kan melalui cukai-cukai kita. Nampak tak? Maka tidakkah kita nampak bahawa peranan madrasah berjaya mengurangkan kadar jenayah, mengurangkan mereka-mereka yang terlibat dengan jenayah, dan akhirnya kerajaan tak perlu keluar duit untuk mereka ni sebab madrasah telah tanggung. Masa tanggung, kan? Madrasah tanggung mereka ni. Nampak tak? Akhir menjadi seorang manusia yang berjaya. Akhir menjadi seorang manusia yang boleh mengimamkan ribuan orang kat belakang. Sedangkan satu ketika dulu, kan, orang ni kalau dia datang, semua tak suka dia. Panjang tangan, suka mencuri, kan, isap dadah, isap rokok, dedah-dedah. Tapi tiba satu masa bila dibangunkan dengan agama, mereka jumpa agama, mereka seronok, mereka bahagia. Dia lari pun kita tarik balik, angkat balik. Lari, pelajar madrasah memang biasalah. Lari, kita cari sampai dapat. Mak bapak dapat, mak bapak hantar balik madrasah. Kita tak putus asa, kita tak give up. Kita gigih, bangunkan. Alhamdulillah, akhir berjaya.